Baiklah, sudah kembali bersama kami lagi di Rampai Pagi. Kepada bis kita yang mungkin baru saja bersama kami di saat ini, kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada bis kita yang tetap setia memberikan perhatian bersama kami. Dan seperti yang dinyatakan oleh rakan saya Nur Intan sebentar tadi, sekarang kita bersama dalam segmen wawancara di mana pada kali ini kita akan bercakap mengenai dengan Museum Teknologi Melayu bersama dengan seorang narasumber kita, iaitu kita perkenalkan bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Bahrin bin Haji Bul Hassan, merupakan pegawai penyelidik bahagian etnografi Museum Teknologi Melayu, Jabatan Museum. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Ya. Baik. Kita ni perkatakan mengenai dengan Museum Teknologi Melayu ni Tuan. Mungkin sebagai mukadimah lah dapat Tuan jelaskan latar belakang mengenai dengan Museum Teknologi Melayu ini, dan mungkin juga ada yang ingin mengetahui bilakah ianya dirasmikan dan apakah visi serta misi Museum Teknologi Melayu ini. Silakan Tuan. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Radio Television Brunei kerana menjemput bagi wawancara rancangan Rampai Pagi ini. Museum Teknologi Melayu iaitu MTM dibina khusus untuk mempamerkan teknologi tradisi dan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan penduduk-penduduk tempatan di negara ini dalam tahun-tahun 1880-an hingga 1950-an. Pameran-pameran tersebut menunjukkan pertalian dan penggunaan teknologi tradisi dalam bidang-bidang tertentu, meliputi perusahaan-perusahaan, pertukangan tangan, seni binaan dan lain-lain unsur kemahiran masyarakat yang tinggal di kampung air dan darat dan pendalaman. Museum ini dihadiahkan oleh syarikat The Royal Dutch Shell Group kepada Kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam sebagai memperingati Hari Kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada tahun 1984. Dan museum ini dibuka rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada hari Isnin 11 Rejab 1408 Hijrah bersamaan 29 Februari 1988 Masihi. Dan pada tahun ini genaplah usia museum ini 32 tahun. Dan museum ini di bawah pengurusan bahagian etnografi Jabatan Museum Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bagi visi bagi Museum Teknologi Melayu ialah menuju ke arah museum bertaraf dunia, penerangan sejarah umum untuk membina institusi kemuziuman di negara Brunei Darussalam yang berpandukan kepada amalan antarabangsa, berkembang seiring dengan dunia moden tetapi unik mengikut nilai-nilai kebruneian atau Melayu Islam Raja. Bagi misinya untuk meningkatkan kualiti pembelajaran melalui kajian dan pameran. Sementara untuk mencapai matlamat ini, bahagian etnografi telah merancang dan menjalankan penyelidikan yang berterusan ke atas etnik di negara Brunei Darussalam. Ya, Alhamdulillah. Dan ini telah pun dirasmikan pada tahun 1988 dan pada tahun ini ianya genap 32 tahun telah pun ditubuhkan. Jadi Tuan mungkin boleh dikongsikan berapa sebetulnya jumlah galeri pameran yang dipamerkan? Museum Teknologi Melayu mempunyai 3 buah dewan pameran tetap. Yang pertama, Galeri Pameran Rumah Tradisi Kampung Air. Galeri ini mempamerkan bentuk-bentuk rumah di kawasan Kampung Air. Air bertarikh mulai dari akhir kurun ke-19 sehinggalah pada pertengahan kurun ke-20. 6 buah contoh rumah dipamerkan dengan cara terperinci dan dibantu oleh lukisan-lukisan dinding yang menggambarkan keadaan semula jadi kampung air mengikut zamannya masing-masing. Dan kedua, Galeri Pameran Teknologi Tradisi Kampung Air mempamerkan jenis perusahaan cottage dan kraftangan penduduk yang tinggal di kawasan kampung air. Ini termasuklah kegiatan memburis perahu, menganyam atap, pertukangan emas, pertukangan besi,
pertukangan temaga, pertukangan perak, menenun kain dan lain-lain. Sementara galeri pameran teknologi tradisi di kawasan darat mempamerkan beberapa jenis aktiviti penduduk tempatan di kawasan darat. Dalam galeri ini, pengunjung akan berpeluang menyaksikan contoh-contoh rumah masyarakat Kedayan, dusun dan murut, dan sebuah pondok masyarakat Punan yang dilengkapi dengan bahan keperluan harian penghuninya. Dan beberapa buah bentuk kegiatan ekonomi tradisi juga dipamerkan. Contohnya penghasilan gula gelagah dan anau, penghasilan sagu, kraftangan dan lain-lain. Dan juga sementara di ruang ligar digunakan untuk aktiviti kemuziuman seperti bengkel-bengkel, pameran yang berasaskan sementara dan pameran antarabangsa. Sebelum ini juga MTM telah mengadakan interactive corner, iaitu permainan tradisi Brunei seperti permainan pasang, congkak, simban, bola lapas, tinting, getah, permainan seluk-selukan dan lain-lain untuk menarik pengunjung untuk bermain bersama. Terutama sekali ini perlu diberikan pendedahan ya Tuan ya, pada belia-belia muda Ketani, anak-anak tani generasi barulah untuk mengenal akan budaya mereka. Jadi mudah-mudahan ianya dapat diwarisi ataupun sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan diorang merasakan hidup di zaman ataupun di waktu seperti yang Tuan katakan ya, di waktu yang silam ya. Kalau macam melawat di muzium itu kan, selalunya orang terasa environmentnya macam suasana berbalik ke zaman dulu. Ya. Baik. Dan mungkin Tuan dapat menjelaskan apakah ialah tadi macam Tuan nyatakan akan keadaan rumah dulu. Mungkin ada lagi keunikan ya. Mungkin yang dapat terdapat di Museum Teknologi. Kalau dulu saya pernah berkunjung ke sana, di perairannya dulu ada sebuah replika ataupun kapal. Ya, kalau bentuk kapal tu ada masih yang ada lagi masih ada yang di samping itu apa lagi keunikan yang ada di sana? Sebetulnya keunikan itu terbahagi pada 3 aspek sebetulnya. Seni bina, perusahaan tradisi dan kraftangan. Saya terangkan mengenai dengan seni bina. Seni bina di kalangan masyarakat tempatan di negara Brunei Darussalam ketika itu adalah berkembang mengikut keadaan setempat. Dalam pembinaan rumah-rumah tradisi, bahan-bahan yang digunakan adalah diambil dari alam sekeliling yang diubah sesuai. Kalau ini apa nih Tuan? Ini salah satu daripada tiko yang dipamerkan di galeri dan ini adalah contoh orang membuat pukat di galeri 1. Galeri 1. Galeri 1. Ya, baik. Okey. Dan bahan-bahan yang tersebut mempunyai pengaruh bentuk rumah-rumah dan juga menentukan sebahagian bentuk seni bina dalam sesuatu zaman atau perbezaan seni bina antara masyarakat tempatan yang mempunyai cara hidup yang berlainan. Dan juga perusahaan tradisi masyarakat tempatan mengusahakan keperluan seharian dengan mencipta alat-alat perusahaan untuk menghasilkan makanan dari sumber-sumber alam kehidupan seperti air laut diproses untuk mendapatkan garam, air nipah dan tebu diproses untuk mendapatkan gula. Begitu juga dengan salah satu makanan utama di samping padi iaitu ambulong diproses dari sagu. Alat-alat yang direka seperti cendasan, pengapit, alat penapis dan lain-lain. Sekarang ni payah kena dapat ambulong Tuan. Yalah, dan dari segi kraftangan barang-barang hasil kraftangan Brunei memainkan peranan penting dalam penghidupan masyarakat tempatan. Banyak corak kesenian yang terdapat pada kraftangan Brunei yang terdapat pada tembaga, perak, tenunan atau anyaman melambangkan identiti ukiran kebruneian dan sebahagian adalah pengaruh dari kebudayaan Islam, Cina dan Jawa. Ini menetapkan 2 aspek dalam penghasilan kraftangan Brunei iaitu kegunaan dan kemewahan. Ini mungkin Intan dan juga kaum wanita di luar sana memang meminati
macam tadi ada dipamerkan gelang dan juga kain tenunan. Kain tenunan itu pasti sekali jong sarat lah tuan. Jong sarat. Ya, itu menjadi lambang kemegahan kita ni selaku orang Brunei Intan. Baik, mungkin dapat diceritakan seterusnya sedikit ya Intan ya. Ini apa ni tuan? Pembuatan ini apa ni? Pembuatan perak. Perak. Okey. Dan tembaga. Okey. Ya, jadi tuannya Museum Teknologi Melayu ini terletak di Kota Batu. Jadi mungkin boleh dikongsikan berapakah keramaian pelawat atau pelancong dari 3 tahun kebelakangan sejak itu pada tahun 2017 sehingga tahun 2020. Okey. Keramaian pelawat ke MTM pada tahun 2017 dalam setahun tu seramai 44,958 orang yang terdiri daripada pelawat dalam negeri sebanyak 20,262 orang pelawat iaitu 45%, sementara pelawat dari luar negara pelancong sebanyak 24,696 orang pelawat iaitu 55%. Sementara pada tahun 2018 seramai 54,097 orang dan pelawat dalam negeri 21,575 orang iaitu 40% daripada pelawat luar negara iaitu 32,522 orang pelawat iaitu 60%. Sementara pada tahun 2019 seramai 66,098 orang pelawat yang terdiri daripada pelawat dalam negeri 21,949 orang iaitu 33%, sementara pelawat luar negeri sebanyak 44,149 orang iaitu 67%. Ya, nampak peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ini memang kita sehingga bulan 3 saja yang dapat pada tahun ini cuma seramai daripada awal Januari sehingga bulan Mac seramai 3,556 orang saja pelawat. Dan pada masa ini tuan memandangkan keadaan negara kita ini tidak terkecuali ya. Bagaimana museum tersebut masih lagi dibukakan kena akibat daripada pandemik COVID-19 ini? Semua museum ditutup buat sementara waktu ya. Sementara ditutup kerja-kerja bahagian menaik taraf kami punya dilaksanakan pada masa pembersihan. Ya betul. Semua caption di upgrade lah maksudnya tu. Ya. Jadi tuan bagaimana pihak jabatan menjaga fasiliti ataupun kemudahan yang terdapat di pameran ini? Okey. Jabatan Museum daripada bahagian etnografi selaku pengurusan bangunan MTM bertanggungjawab ke atas pemeliharaan dan pengawasan keselamatan dari segi keutuhan bahan-bahan warisan budaya termasuk bahan pameran dengan aktiviti pemantauan dan pembersihan. Sementara bahagian pemeliharaan dan perbaikan Jabatan Museum bertanggungjawab ke atas pembaikan, pemeliharaan serta pengawalan keadaan suhu dan kadar kelembapan udara persekitaran dewan-dewan pameran, iaitu suhunya tidak terlalu panas dan terlalu sejuk lah untuk menjaga bahan-bahan tu lebih tahan lama lah. Memandangkan Museum Teknologi Melayu sejak ia dibuka rasmi pada tahun 1988 tidak pernah diubah dia punya pamerannya, masih kekal yang asli maksudnya. Jadi kedudukannya tidak pernah diubah ya. Diubah. Termasuk kiranya contoh galeri pertama tu kan ianya dikekalkan, memandangkan tukang membuat sudah tidak ada payah dicari untuk membuat betul-betul dan betul-betul rumah tu memang susah dicari lagi. So jadinya ia perlu dijaga sajalah ya. Untuk generasi akan datang. Ya. Okey. Sebetulnya bukannya mudah Intan ya untuk kita ni mengekalkan kelestariannya.
terutama sekali bahagian kalau galeri satu tadi di mana mempamerkan akan cara kehidupan masyarakat terdahulu, ya, Tuan, ya. Baik, Tuan, apakah peranan Muzium Teknologi Melayu dalam menjaga warisan negara ini? Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Okey. Muzium Teknologi Melayu iaitu MTM dihasratkan sebagai sebuah institusi yang kekal bagi menyimpan, memelihara, mendokumentasikan dan mempamerkan khazanah negara dengan harapan ianya akan dapat menanamkan rasa kesedaran di kalangan orang-orang Brunei, terutama sekali generasi muda, supaya menghargai warisan bangsa dan negara yang tercinta. Dan buat masa sekarang, apabila muzium ini dibuka, buat masa ini apabila muzium ini dibuka semula apabila penyakit COVID berakhir, akan bertambahlah pelancong dalam negeri dan luar negeri melawat Muzium Teknologi Melayu. Ya, itu kita ni harapkan bersama, ya. Alhamdulillah. Baru kita bawakan mengenai dengan Muzium Teknologi Melayu, di mana dulu pun saya pernah juga bersempatannya untuk datang atau berkunjung menyaksikan Muzium Teknologi Melayu ini, menerusi belajar melawat sambil belajar, dan memang unik, dan kita rasa ada rasa iski melihat rumah-rumah, ya, kampung air yang diperbuat daripada buluh-buluh dan juga sebagainya. Ya. Sebetulnya pengalaman internet tersebut pun, perasaan internet itu pun saya rasakan. Mula-mula kali pertama saya berkunjung ke Muzium Teknologi. Baik, sedikit Tuan, tambahan. Kalau sekiranya ada masyarakat Ketani sekarang ni menemukan macam kesan-kesan peninggalan terdahulu, ya, mungkin ada periuk-periuk lama yang dijumpai di tempat-tempat, macam mana tu? Di mana untuk Ketani memaklumkan ataupun akan diberikan macam mana? Dalam masa 2 minit. Sebetulnya kalau bahan-bahan seperti barang-barangnya orang, barang antik apa tu kan, Jabatan Muzium ada mempunyai satu bahagian, itu bahagian perolehan. Jadi diserahkan di sana, ya? Diserahkan ataupun dimaklumkanlah dulu, adakah bahan ini betul-betul dimiliki dari Brunei. Kadang-kadang mungkin mereka akan mengkajinya, buat kajian dulu baru dapat. Baik, terima kasih Tuan, ya, di atas perkongsian dan juga penjelasan yang telah Tuan berikan kepada kami, tentunya sebagai kepada penonton di luar sana juga, sebagai penambahan ilmu Ketani, ya, untuk pengetahuan. Ia sangat berguna untuk Ketani, ya, Intan, ya. Betul. Baik, nampaknya itu saja ruang dan juga masa kita untuk bersama dalam wawancara ini. Sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Bahrin bin Haji Burhasan, di mana beliau merupakan pegawai penyelidik bahagian etnografi Muzium Teknologi Melayu, Jabatan Muzium. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.